Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita dah selesai sukatan sirakan. Kalau awak ikut video saya yang lepas, kita dah belajar tentang habislah sukatan sirakan, iaitu kita ada variant, kita ada sisi ampere Y. So hari ini kita akan buat penyelesaian masalah sahaja. Tengok muka surat 113. Ini ialah muka surat 113, buku modul awak. Okey, awak diberi OGIF yang menunjukkan jarak yang dilalui oleh 50 orang pekerja ke pejabat 50 orang. So kalau kita tengok dekat sini pun nilai paling tinggi dia 50. Ini menunjukkan bilangan orang lah. Bilangan orang. Okey. Lukis plot kotak berdasarkan OGIF itu. Okey, plot kotak kita dah belajar lukis. Kita dah belajar lukis plot kotak. So sekarang kita nak ingat balik macam mana cara nak lukis plot kotak. Untuk lukis plot kotak yang plot kotak yang pertama sekali kita kena ada nilai minimum. Okey. So kalau nilai minimum dari sini ialah 0.5 lah. Kita ambil nilai minimum dia dekat sini 0.5. So awak tulis dulu apa yang kita tahu. Kita kena ada nilai minimum. Lagi kita kena ada nilai maksimum. Maksimum ni yang paling tinggi lah dekat sini. 40.5. Okey, lepas tu kita kena ada lagi beberapa perkara, iaitu kita kena ada kuartil. Kita kuartil 1 Kita kena ada kuartil 1. Yang kedua kita kena ada kuartil 1. Lepas tu kita kena ada kuartil 2 ataupun dikenali sebagai median. Okey, akhir sekali kita kena ada kuartil 3. Okey, ini yang kita kena ada untuk lukis plot kotak. Okey, kuartil 1 bermaksud 1/4 daripada jumlah data. Okey, so 1/4 daripada jumlah orang lah. Berapa orang yang ada kat situ ni? Dia kata 50 kan? So 1/4 daripada 50. Okey, 1/4 daripada 50. Awak akan dapat 12.5. So, daripada graf, dekat graf ni dah ada. So, awak kena cari sendirilah nanti Awak cari 12.5 tu terletak di mana. Dia letak kat sini. 12.5. Ambil pembaris. Dia kat sini 12.5 Ambil pembaris, garis, panjangkan sampai kena graf. Kemudian turun pula untuk baca berapa nilai X dia. Inilah kita punya kuartil 1. Q1 tu kuartil 1 lah. So dari situ kita akan baca dia ialah 19.5. Ni kuartil 1. Okey, median. Median ialah ataupun dikenali sebagai kuartil 2 juga So median ialah separuh ataupun 1/2. So 1/2 daripada jumlah semua. So 25 lah. So awak cari dekat graf 25. Ni 25. Ambil pembaris, garis, panjangkan sampai kena graf. Baca dekat bawah nilainya berapa. Awak kena tahu bacalah bawah ni. Ini ialah Q2 ataupun median. So dekat situ ialah 25 juga sebenarnya dekat situ tolong baca betul-betul. Dekat situ 25. Tengok pula kuartil 3. Kuartil 3 ialah 1/4 daripada jumlah keseluruhan. 1/4. So 1/4 daripada kuartil 3 3/4 lah. 3/4 kalau 1/4 tadi tu kuartil 1. So kuartil 3 3/4 daripada jumlah keseluruhan, iaitu 37.5. Macam mana nak kira ni? 3 darab 50. Jawapan yang awak dapat tu bahagi dengan 4. Awak akan dapatlah 37.5. So dekat graf cari di mana 37.5. Ni dah ada Ni dah ada. So sama juga step macam tadi. Ambil pembaris, panjangkan, baca di paksi X. Untuk nilai Q1, Q2, Q3 baca di paksi X. So dekat situ ialah 29.5. Okey. So macam mana sekarang kita nak lukis plot kotak. So dah habis Itu yang perlu ada untuk lukis plot kotak.
Mesti ada semua ni Ingat 5 perkara yang kena ada untuk lukis plot kotak. Kena ada nilai minimum. Ni apa ni tadi ni? 0.5. Kena ada nilai minimum, nilai maksimum, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Okay. So semua tu dah ada untuk lukis plot kotak. So nak lukis plot kotak. Okay, pertama sekali lukis dulu nilai minimum. Tulis tanda dulu tanda dulu nilai minimum sampai maksimum. Awak tandalah kira ada berapa senggatan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. So saya rasa kertas graf saya ni tak cukup. Ada 8 Nanti tengok cukup ke tak. So kita boleh buat macam ni lah. Cukup So ambil pembaris. Kita tanda sampai 8. Daripada sini aku tak nampak. Okay, garis lagi cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. So kita tandakan minimum. Dekat sini minimum. Dekat sini maksimum. Okey, kita tulis minimumnya ialah 0.5. Maksimumnya ialah 40.5. Okey. So seterusnya tulislah 10.5, 10.5, 10.5, 15.5, 20.5, 25.5, 30.5 dan 35.5. Okey. Tandalah. Tanda dekat mana kita punya semua tadilah. Kuartil 1, median dan kuartil 2, kuartil 3. Okey. So kita ada 19.5. Tengok balik graf tadi. Kita tengok balik graf tadi. Ni yang pertama dekat sini. Okey, sebelum sampai 20.5 tu kan. Dekat situ ada 19.5. So kita tanda balik. Dekat sini 19.5. Okey. Lagi kita tanda dekat median. Median ialah 25. Kat sini. Lagi kita tanda dekat kuartil 3, 29.5. Okey. So cukuplah. Itu saja. Sudah namanya plot kotak. Awak kena selesaikanlah gambar kotak tu. Tak sampai atas lagi. Okay, dan bahagian bawah pun sama. Awak kira 5 kotak. Kira 5 kotak ni sebab atas tu kita guna 5 kotak, bawah 5 kotak juga. Tolong kira bagi 5 kotak. Okey, siaplah. Okey. So siaplah, ini kita punya plot kotak.
Tanda dot dekat mana yang terlibat tu tanda dot. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Ataupun kuartil 1, median dan kuartil 3. Okey, siap. Ini ialah plot kotak. Dan dekat bawah ni jangan lupa tulis lah. Ini mewakili jarak kan. Ini ialah jarak. Okey, siap plot kotak. Okay, soalan B. Seterusnya nyatakan bentuk taburan bagi data itu. Awak ingat bentuk taburan kita dah belajar sebelum ni. Dia pencong ke mana? Pencong ke kanan ke? Pencong ke kiri ke? Dia balance ke? Okey, kalau tengok ni, dia banyak ke kiri kan? Dia banyak. Dia akan jadi macam ni lah. Dia naik atas, lepas tu turun pula dekat belah kiri ni. Ni sebelah kiri lagi banyak daripada kanan. So kalau ini median dia. Ini median. Dekat sini adalah median. Dekat sini ialah median. Tengah-tengah. So awak tengok kanan dengan kiri. Mana yang banyak? So kalau kita tengok dekat sini, dia tak bahagi dua betul-betul. Kalau tengok dekat sini, sebelah kiri lah lagi banyak. Sebelah kiri lagi banyak. So kalau macam ni, kita nama bentuk taburan tu ialah pencong ke kiri. Pencong ke kiri. Okey. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 115. Untuk 114 tu awak buat sendiri Cuba rujuk. Cuba rujuk video tadi Okey. So untuk muka surat 115, awak diberi jadual yang menunjukkan masa, minit yang diambil oleh dua pekerja untuk memasang 10 barang elektronik yang sama. Okey, kita ada pekerja A dan juga pekerja B. Soalannya, min masa yang diambil bagi kedua-dua pekerja ialah 4.6. Pekerja yang manakah yang perlu dipilih untuk menyertai kursus bagi meningkatkan kecekapan kerja? Okey. So, kalau nak bandingkan, maksudnya kalau dikata siapa yang perlu pergi kursus, maksudnya yang mana yang lebih baik tak perlu pergi kursus lah. So dalam kes ni awak kena tentukan sama ada pekerja A ataupun pekerja B yang lebih baik. So yang mana yang lebih baik tak perlu pergi kursus. Itulah maksud dia. So kita nak cari sekarang ni yang kurang baik. So nak cari yang kurang baik tu macam mana? Kita kena cari melalui sisihan piawai. Okey, sisihan piawai yang rendah maksudnya baik. Sisihan piawai yang rendah maksudnya baik. Okey. So nak cari sisihan piawai, awak kena buat jadual macam ni lah ni. Kena ada masa, kena ada titik tengah. Titik tengah ni kita denote sebagai X. Kita denote sebagai X. Lepas tu kita ada X kuasa 2, iaitu titik tengah kuasa 2 lah. F. Okey, F ni ialah bilangan pekerja. Bilangan barang elektronik yang dia dah pasang. Okey. Fx kuasa 2 ni awak hanya ambil F darab dengan X kuasa 2 lah. Okey, kita buat satu-satu. Kita cari dulu titik tengah. Titik tengah ni kita tengok tengah-tengah ni lah. Antara 3.5 hingga 3.9. Tengah-tengahnya apa? Kalau kita nak tulis, kita ada 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9. So kita tengoklah kalau tengah-tengah tu yang mana. Of course lah yang ni kan 3.7 ni. Dia yang duduk tengah-tengah. So itulah maksudnya titik tengah. 3.7. Kalau tak nak buat cara ni, boleh buat cara ni. Ambil 3.5 tambah 3.9. Kemudian jawapan tu dibahagi dengan 2. Sama juga awak akan dapat 3.7. Ini cara untuk cari titik tengah. Okey, seterusnya kita ada 4.0 hingga 4.4. Titik tengahnya ialah 4.2. Sini ialah 4.7 dan 5.2. Siap untuk titik tengah. Okey, X kuasa 2 pula. Titik X kuasa 2. X ni maksudnya titik tengah. So maksudnya titik tengah yang awak dapat tadi, awak kuasakan 2. Titik tengah yang kita dapat tadi ni, kita kuasakan 2, tulis dekat sini. Okey, sebab itulah awak kena buat hati-hati. Satu salah, habis semua salah. So sini awak akan dapat 13.69. 4.2 kuasa 2, 17.64. 22.09.
Dan akhir sekali 27.04. Okey, pekerja A. Pekerja A, ni saya salin balik je lah. Pekerja A, dia boleh, ini kosong. Dia tak boleh pasang apa-apa barang elektronik pun dalam tempoh masa 3.5 hingga 3.9 minit tu. Okey, so kosong. Lepas tu 3. Ini 6, ini 1. Untuk pekerja B pula, sama juga dalam tempoh 3.5 hingga 3.9 minit. Dia tak ada apa-apa pun barang yang dia boleh pasang. Tapi dalam tempoh 4 ke 4.4 dia boleh pasang 5. Okey, kemudian 2 dan 3. Okey, so kita ada lagi ruang fx kuasa 2. Ni fx kuasa 2 ni maksudnya f darab dengan x kuasa 2. Ambil f, ni kita punya x kuasa 2 ni. Ini kita punya x kuasa 2. So ambil f darab dengan x kuasa 2. So kosong darab dengan 13.69. So sini dapat kosong lah. Kemudian 3 darab dengan 17.64. Awak akan dapat 52.92. Ni lengkapkan. Sini pun kita akan dapat 132.54. Dan akhir sekali kita akan dapat 27.04. Okey, untuk fx kuasa 2 bagi pekerja B pun sama. Kita darabkan f dengan x kuasa 2. 88.2, 44.18 dan 81.12. Okey. So, awak kena cari jumlah untuk 4 perkara. Ni yang saya tanda tick ni . Cari jumlah dekat sini, 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 sini. Cari jumlah. Tambah semua lah maksudnya. Tambah semua. So, ini tambah semua awak akan dapat 10. Okey. Kolom kedua ni kalau kita tambah semua awak akan dapat 212.5. Ini 10. Dan akhir sekali ialah 213.5. Okey, lengkapkan jadual. Baru kita boleh cari sisihan piawai. Okey, kita nak cari sisihan piawai untuk pekerja A. Ni sisihan piawai simbol dia. Sama dengan punca kuasa. Ni formula dia akan bagi dalam buku teks pun ada, boleh tengok. Punca kuasa hasil tambah. Ni bentuk macam E terbalik ni. Ini ialah hasil tambah. F darab X kuasa 2 bahagi dengan hasil tambah F tolak dengan X bar. X bar kuasa 2. X bar ni maksudnya min. Min . Okey, so kita cari dulu sisihan piawai bagi pekerja A. Punca kuasa hasil tambah bagi fx kuasa 2. So kita tengok dekat fx kuasa 2 bagi pekerja A. Fx kuasa 2 dekat sini bagi pekerja A. Tengok hasil tambah dia. Kat sini. Okey, kita ada 212.5 bahagi hasil tambah bagi F. Untuk pekerja A, tengok pekerja A sahaja. Ini ialah F. Hasil tambahnya ialah 10. Tolak. X bar ni maksudnya min. Min dia dah tulis dalam soalan tadi. Awak cari balik dekat soalan . Dia kata 4.6 minit. So, 4.6 kuasa 2. Sebab min kuasa 2 kan. So, jawapan dia, tolong guna kalkulator betul-betul dekat sini. Hati-hati. Sini awak akan dapat 0.3 minit. Okey, ni untuk pekerja A. Buat perkara yang sama untuk pekerja B. Saya tinggalkan pada awak . Buat jalan kerja yang sama untuk pekerja B. Tolong buat sendiri. Cari sisihan piawai bagi pekerja B. Gunakan formula yang sama. Okey, awak akan dapat dekat bawah ni. Awak akan dapat, saya bagi jawapan. 0.4359. Ni yang awak akan dapat. Okey, tolong tunjukkan jalan kerja tu dekat buku awak . Okey, dia tanya yang mana perlu pergi kursus. Okey, so kalau yang perlu pergi kursus, macam saya cakap tadi, sisihan piawai yang rendah maksudnya dia baik. Okey,
So sekarang kita dah dapat pekerja B sisihan piawainya adalah lebih tinggi. So kita kata pekerja B yang perlu pergi kursus lah. Okey. So pekerja manakah yang perlu dipilih untuk menyertai kursus? Okey, pekerja B. Jawapannya pekerja B. Kerana tulis dekat situ, sisihan piawai bagi pekerja A adalah kecil daripada pekerja B. Ini menunjukkan pekerja A lebih cekap dan konsisten dalam pemasangan alat elektronik. Okey, dah siap. Awak nyatakan siapa orangnya dan justifikasi tu reason lah kenapa. Okey, saya ulang balik. Pekerja B perlu pergi ke kursus kerana sisihan piawai bagi pekerja A adalah lebih kecil. Okey, ini menunjukkan pekerja A lebih cekap dan konsisten dalam pemasangan alat elektronik tersebut. Okey, selesai. Okey, tengok muka surat belakang, muka surat 116. Sama, benda yang sama. So, untuk tajuk statistik, dia mudah. Tapi awak kena praktis. Dia kena praktis. So, cuba buat sendiri. Muka surat yang saya tinggalkan dekat awak ialah muka surat 114 dan juga muka surat 116. Okey, cuba ya. Terima kasih.